Okey. Okey, boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Bro Nasir dan keluarga, isteri dan anak-anak, yang bahagia warga-warga Darut Ta'lim, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Jangan kita rasa jemu, jangan bosan untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah kita nak bersyukur dengan Allah Taala. Banyak perkara yang mengapa patut kita bersyukur dengan Allah Taala. Pertama, kita dihidupkannya semula setelah dimatikannya semalam malam tadi. Allah bagi peluang kita lagi. Yang kedua, Allah bagi peluang kita lagi untuk menambah bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita. Bekalan tu bukan roti canai, bukan bihun, bukan nasi lemak. Tapi yang nak kita bawa balik nanti ialah sifat taqwa. Ini peringatan dari Allah. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa balik ialah sifat taqwa. Taqwa tu tandanya apa? Buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Ingat perkataan segala. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Yang disuruh ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Buat. Yang wajib mesti buat, jangan tinggalkan. Kedudukannya mesti buat. Yang sunat elok buat. Jangan curi bibi orang dengan sunat tu. Lah sunat tu wajib. Buat sebanyak-banyak mungkin. Yang dilarang dua juga. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Yang haram kita tinggalkan
penuhnya. Jangan sikit pun lakukannya. Yang makruh, kita tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Karena makruh itu mendatangkan kebencian Allah Ta'ala. Allah benci benda yang makruh itu. Sekopun dengan sunat tadi lah. Kalau yang sunat penjuih bibirnya lah makruh tu bibir lagi makruh ke haram, makruh je. Makruh tu tanda Allah benci. Allah tak suka. Cuma tidak dihukum, tidak didenda, tidak diseksa. Kerana makruh tu artinya dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Tak yang mana? Tak berdosa kan tak dapat pahala. Tak dapat pahala lah. Bila banyak pahala besok, di akhirat esok, semua orang akan ditimbang. Di antara pahala dan dosa tu. Ditimbang. Ada satu dacing besar-besaran. Dipanggil mizan. Tengok mana berat. Berat dosa ke berat pahala. Kalau berat pahala, dia akan dapat keredaan Allah Ta'ala. Kita pernah nemu ayat ini. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa pun Allah redha. Nak syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak hiburan-hiburan dalam syurga Allah redha. Itu kalau dia berat timbangan kebajikannya. Pahalanya banyak. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, dosanya banyak, pahalanya sikit, ringan aja, dosa berat, fa ummuhu hawiyah. Siapa tahu artinya? Fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Siapa nak bermakkan hawiyah? Mak dengan anak apa buat mak? Dia minta orang beranak kan ni? Apa dia buat pada anak kecil? Anak umur setahun, apa buat dia mak? Dia peluknya, ya keda. Dicium-ciumnya, ya keda. Dilambung-lambungnya, ya keda. Ditimang-timangnya, ya keda. Itu mak dengan anak. Dia besok, maknya tu adalah hawiyah. Hawiyah tu memeluk dia. Hawiyah tu lah menimang-nimang dia. Hawiyah tu lah yang mencium-cium dia. Hawiyah tu benda? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Nar tu apa? Api. Api apa? Api neraka. Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyala. Itu jadi maknya. Itulah yang meluk dia. Itu yang mencium dia. Itu yang mendukung dia. Itu yang menimang-nimang dia. Tak benar? Jadi mudah-mudahan kita kumpul sebanyak-banyak pahala yang mungkin. Dan jangan buat apa-apa yang boleh menyebabkan kita berdosa. Kalau berdosa, dia diseksa oleh Allah SWT. Baik. Untuk itu, kita pergi kepada tajuk kita pergi ni. Iaitu tajuknya istighfar. Apa itu istighfar? Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kenapa nak minta ampun? Kerana kita banyak dosa. Siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Ni TikTok pun tau. Mana orang tak berdosa? Nak masuk dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Zainab. Ada? Jadi oleh kerana kita ni banyak dosa, hendaklah kita banyak istighfar. Minta ampun Allah Ta'ala. Orang yang tak pernah berdosa siapa? Siapa yang tak ada dosa langsung? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dosa langsung. Dosa makruh untuk nak dibuatnya. Pun dia beristighfar satu hari berapa kali? 70 kali. Inni la astaghfirullahal azim fil yawmi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, minta ampun dengan Tuhan sekalian alam ini. Satu hari satu malam 70 kali.
Baginda pun 70 kali sehari semalam minta ampun. Kita patutnya bukan 70 kali, patutnya 70 juta kali. Dosa saja. Telik aja mata, udah telinga dosa. Kalau tidak rumah kita, rumah orang sebelah. Dengar dosa, deng. Dalam hatiku hanya ada kamu. Dah dosa telinga. Itu buka tingkap. Start motor. Nak pergi ke masjid, udah mati apa dosa. Ngapa mati dosa? Nengok amoy jogging. Seluar pendek. Pakai seluar pendek. Pakai besar tiang tu. Melepak tu putih melepak. Hati kalau tak tengok, telanggur. Ada buat tengok juga, dah mati berdosa. Begitulah seterusnya. Pagi-pagi dah berdosa. Sebab itu wajar ke tidak wajar kita istighfar? Wajar ya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, lepas mayang tu jangan turun jangan turun bangkit. Istighfar dulu. Tu imam akan pimpin kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 10 kali. Paling komannya. Lebih pun tak apa. Betul baru mengucapkan dia tu menjadi hamba Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Betul minta lindung. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhilah kami daripada api neraka. Neraka ada berapa? Tuan-tuan dan puan. 7. Sebab itu kita minta jauhkan dari api neraka yang 7 tu. 7 kali sebut. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Lepas itu baru dia berpusing. Dia berpusing ke kanan. Ataupun dia ngadap kepada makmum. Tak apa boleh juga. Masa dia berpusing tu lah baru makmum boleh berpusing. Boleh bangkit. Boleh berubah tempat duduk. Boleh berubah daripada duduk macam tahiyat akhir tu baru boleh berubah sila ke sebagainya. Kalau tidak makruh. Kalau tu imam tu belum berkalih dia saja-saja nak bangkit, apa hukumnya? Makruh. Itu juga lebih tu makruh je, haramnya, betul kan? Makruh. Jangan gerak dulu bagi mereka-mereka yang melazim ke sembahyang berjemaah ya. Begitu cara. Jadi istighfar. Untuk pagi ini kita sambung lagi. Tajuknya istighfar juga, tapi obat dosa itu adalah istighfar. Obatnya dosa adalah istighfar. Siapa ada kitab yang Rumi buka muka surat 236. Obatnya istighfar. Kesusahan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hati panjang menol ustaz. Buat yang pendek. Astaghfirullahalazim. Siapa tak apa yang tangan? Astaghfirullahalazim. Tak apa juga. Ada yang pendek lagi. Apa yang pendek? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Siapa tak apa yang angkat tangan, saya nak angkat ngabur. Mana ada orang tak apa. Benar-benar mana kopi. Senang aja. Susah benar minta ampun ni. Dan Allah suka orang selalu minta ampun dengan dia. Allah seronok. Yang Allah marah ialah mereka-mereka yang tak pernah minta ampun dengan dia. Seolah-olah dia tak berdosa. Seolah-olah dia Tuhan, tak ada melakukan dosa. Itu yang Allah murka, Allah marah. Banyak kali tak apa. Rasul-rasul lagi banyak kali minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nabi Adam bukan berdosa, dia Nabi dan Rasul, dia tak ada dosa, tapi pun minta ampun juga. Berdoa dengan Allah Ta'ala. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beratus-ratus tahun. Bukan beratus-ratus kali, beratus-ratus tahun dia minta ampun dengan Allah Ta'ala.
Sudahnya Allah isytiharkan pengampunan kepada dia. Padahal dia bukan dosa. Tapi Allah isytihar bagi nak nyonokkan hati Nabi Adam. Pada apa bila Allah isytiharkan pengampunannya? Pada 10 hari bulan Muharram. 10 bulan Muharram tu apa keluarnya? Hari apa? Hari apa tuan-tuan dan puan? Asyura. Allah isytiharkan pengampunan dosanya. Begitulah. Orang yang tak berdosa pun minta ampun. Ini kalau kita berlambat-lambat dosa. Kena minta ampun, kena istighfar. Jadi ubatnya ialah istighfar, ya. Alright. Ubatnya dosa ialah istighfar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dara'un wa dawa'un dzunubil istighfar. Tiap-tiap penyakit itu ubat, ada ubat. Dan ubat bagi dosa itu istighfar. Yang ini yang disertakan dengan taubat. Istighfar itu dengan taubat itu kita minta ampun dengan Allah Taala. Setiap penyakit ada ubat. Sakit kepala ada ubat, sakit kaki ada ubat, sakit dada ada ubat, sakit tengkuk ada ubat. Dan ubat penyakit dosa itu ialah istighfar. Selalulah. Bukan nak formal sangat. Di rumah boleh dah istighfar. Ni perempuan ni tengah masak bihun boleh dah istighfar? Boleh. Tengah masak nasi boleh istighfar tak? Boleh. Tengah masak sampan boleh, santan bukan sampan, masak santan boleh istighfar tak? Boleh istighfar. Tuan-tuan tengah naik motor boleh istighfar? Entah lalu tu. Astagfirullahalazim. Kalau sana. Tak tahu jangan Arab. Nak sebut astagfirullah pun tak tahu. Cakap Melayu tak boleh. Ampun kalau dosa aku ya Tuhan. Tak boleh. Pandai cakap orang putih. Please forgive me, oh God. Tak boleh. Itu istighfar. Ubatnya tu, ubat daripada dosa tu ialah istighfar. Lain tu semua ada ubat belaka. Ubat dosa ialah istighfar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in qilyatin wa khilyatul dzunubi istighfar. Wa khilyatul dzunubi al istighfar. Bagi setiap suatu itu ada pakaian. Apa pun ada pakaian. Kerja telanjang. Ada pakaian. Dan pakaian dosa itu ialah istighfar. Pakaian bagi dosa itu istighfar. Bila istighfar, berpakaian lah. Tak ada keluar telanjang aja. Sampai nak keluar telanjang jangan. Jadi ketika istighfar ada pakaian, ada jubah, ada baju, ada seluar, ada kasut, istighfar. Ada pakaian. Boleh tak? Telanjang lah. Sampai nak keluar telanjang tangan. Sampai nak pergi ke Lotus. Sekarang ni dulu Tesco, sekarang ni Lotus. Sampai nak pergi Lotus telanjang ke tangan. Terus Lotus lah keluar daripada sini. Nak telanjang tak? Tengah jalan tu. Kalau tak istighfar macam orang telanjang tu. Jadi pakaian bagi dosa tu ialah istighfar. Itu Nabi ngabak ni tau. Dan tiap-tiap suatu itu pakaian. Dan pakaian dosa itu istighfar. Dan sabda Nabi SAW lagi, man istaghfara ghufira lahu wa in kana faram minar rahf. Minar rahf. Minar zahfi. Bukan kalau minar rahf. Zaid ya. Minar zahfi. Barang siapa minta ampun nescaya diampun Allah baginya. Dan jika ada ia lari daripada saf perang sekalipun. Orang lari dari perang tu dosa besar tau. 7 dosa besar tu. Salah satunya ialah orang lari daripada perjuangan Islam. Keluar dari perjuangan Islam. Pergi masuk perjuangan lain. Berbaik-baik dengan orang kafir. Dulu mengatakan tak nak ikut Islam tu, tak nak ikut perjuangan Islam tu kerana dia menuduh orang tu berbaik-baik dengan orang yang tak nak Islam. Ini baik dengan orang kafir sekali. Itu dosa besar tu. Lari dari perjuangan Islam. Jadi ubatnya ialah istighfar, minta ampun walaupun dia melakukan dosa besar. Tapi kena taubatlah. Dosa besar tu kena taubat. Dosa kecil cukup dengan astagfirullahalazim.
Dosa besar kena taubat dengan syarat-syaratnya. Cara taubat apa? 3 kalau dosa dengan Allah. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan dosa itu. Yang ketiga berazam tak lagi melakukan dosa itu. Itu 3 kalau dosa dengan Allah. Tapi kalau ada dengan manusia kena tambah satu lagi. Kalau ada dosa dengan manusia kena tambah lagi. Kena selesaikan dengan manusia itu. Ya, hak manusia terhadap manusia yang lain ada 4. Dengar elok. Hak manusia terhadap manusia yang lain itu ada 4. Yang pertama maruahnya. Dan kita tak sebut maruah, kita sebut maruah. Maruah itu. Kita jatuhkan maruah seorang. Apa kena kamu ni? Anu ngacau orang tu. Kenapa ni pendek penuh ni? Itu maruah jatuh. Drop water face, tahu water face? Dia minta kerja kamu putih kan? Betul dah. Menjatuhkan air muka. Dia minta maaf. Jadi kena minta ampun, kita minta maaf dengan dia. Yang kedua, hak seorang keterap orang yang lain tu apa lagi? Agamanya. Jangan sewenang-wenangnya menuduh seorang itu kafir. Sedangkan dia semayang, sedangkan dia menutup aurat, sedangkan dia puasa Ramadan. Jangan tuduh dia kafir. Sewenang-wenangnya. Tapi kalau dia benar-benar melakukan benda yang kafir, kena katakan dia kafir. Yang kata dia beriman pula, tak boleh. Man yakfur mu'minan fahuwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang beriman, maka dia adalah kafir. Jadi jangan sewenang-wenang. Kamu ni kafir, tak boleh. Kamu ni sesat, tak boleh. Sewenang-wenang, sengaja saja, seronok aja, tak boleh. Itu hak agama ni. Kalau ada menuduh seorang tu orang sesat, kafir, kena minta maaf dengan dia. Kalau dia nuduh depan 10,000 orang, kena kumpulkan 10,000 orang. Kabur boleh. Tadi saya silap. Saya tak betul dengan apa tadi. Dia ngatakan dia kafir, sedangkan dia tak kafir. Itu agamanya. Tapi kalau dia benar-benar kafir, kita nampak dia tengah semayang. Cara orang Hindu umpamanya. Ngamak kawadi tu. Well, umpamanya. Jangan kata dia jangan katakan dia tak kafir. Kalau kita katakan dia tak kafir, kita pula kafir jadinya. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Itu hadis Nabi tahu. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Jadi kalau kita nampak dia lepas semayang, cara orang kafir. Kalau sekat dia keluar dari gereja belum lagi. Kita nampak dia semayang di gereja tu. Nyanyi umpamanya bersama-sama dengan orang-orang Kristian tu. Nampak kata dia. Ada video yang pula. Yang kata dia tak kafir, kena dia kafir. Kerana dia semayang ikut cara kafir. Ya orang Kristian semayang nyanyi je dah. Ia kira orang Kristian ni semayangnya nyanyi. Tahu lagunya? Saya nak ajar lagu tak? Semua orang tahu lagunya? Tahu? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Itu lagu Kristian tu. Ada tak cikgu ni yang aku ngajar lagu itu? Morning bell is ringing. Morning bell is ringing. Ding dong dong. Ding dong dong. Are you sleeping apa? Cakap Melayunya apa? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John tu apa? Padri John, bukan Abang John. Padri John, Padri John. Morning bell is ringing. Apa kata morning bell is ringing? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Macam bunyi ya? Ding dong dong, ding dong dong. Yang aku ngajar lagu tu. Kalau ada cikgu-cikgu ni, sini. Saya kata dari cikgu tu saya ngajar, dia pun tak tahu. Pokoknya lagu tu lagu Kristian. Kalau dia betul-betul apa itu, nampak kita nyanyi sama-sama dengan orang Kristian tu, jangan katakan dia tak kafir ya. Begitulah seterusnya. Jadi agama dia. Yang ketiga hak tadi ya, hak manusia terhadap manusia yang lain. Yang pertama maruahnya, yang kedua agamanya. Yang ketiga hartanya. Kalau dia berhutang dengan orang apa buat?
bayar. Kalau tercuri barang orang buat, bayar harganya ataupun minta halal. Tongkorannya minta halal. Itu yang ketiga, hartanya. Yang keempat, keluarganya. Kita tampuk anak orang, budak kecil kita tampuk. Apa punya anak orang tu? Kita minta maaf dengan bapaknya. Betul. Selesai dulu dengan manusia itu. Itu orang tabat. Kalau betul-betul dia tabat, dosa-dosanya akan terampun. Itu janji Nabi ya. At-taibu minaz-zambi kamal la zambalah, kata Nabi. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. Itu cakapnya. Barang siapa minta ampun saya diampun Allah baginya, dan jika ada ia lari dari saf perang sekalipun, lari dari perjuangan Islam, dosa-dosa tu pun diampun oleh Allah SWT. Syarat dia minta ampun. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu gelarannya, namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang nama Abdullah ni banyak dapat gelaran Ibnu. Abdullah bin Mas'ud gelarannya apa? Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Umar gelarannya apa? Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas gelarannya apa? Ibnu Abbas. Jadi ini dia Ibnu Mas'ud, anak kepada Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tak beli radhiyallahu anhu. Mas'ud kita tak tahu kafir ke beriman. Macam Umar ibn Khattab, tak boleh kata radhiyallahu anhuma, Khattab tu kita tak tahu. Tapi anaknya radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah redha dengan Abdullah, Allah redha juga dengan Umar ya. Radhiyallahu anhuma. Ini pun betul juga. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, Ibnu Mas'ud cakap, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak betul tu, bukan hayyu ya, hayyal. Wal hayyul qayyum. Bagi atas, tu bagi depan kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa dah? Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang mana tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Allah tu hidup bukan dengan nyawa. Allah tu hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Sebab itu Allah tak mati. Yang mati yang ada nyawa. Faham ke dekat saya ni? Yang ada nyawa yang ada mati. Allah tak ada mati-mati, kenapa? Kerana Allah bukan hidup dengan nyawa. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Sifatnya hidup. Itu sebab yang lain tu mati. Malaikat nanti mati. Manusia mati. Binatang mati. Pokok-pokok mati. Burung-burung mati. Serangga-serangga mati. Ikan-ikan mati. Semua mati belakang. Yang tak mati Allah. Kerana Allah tu bukan hidup dengan nyawa. Dia tak ada nyawa. Dia tak perlukan nyawa. Nyawa itu Allah cipta bagi pada manusia. Hiduplah manusia. Tak faham lagi ke? Benar-benar ke pun? Nyawa itu Allah cipta bagi pada binatang. Hiduplah binatang. Nyawa itu Allah cipta bagi pada malaikat. Hiduplah malaikat. Nyawa itu Allah cipta bagi pada burung. Hiduplah burung. Itulah seterusnya. Sebab itu yang ada nyawa semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menyawa pasti akan merasa mati. Semua asal menyawa mati. Habis semua. Dicabut oleh malaikat maut. Nyawa manusia dicabut malaikat maut. Nyawa binatang dicabut malaikat maut. Nyawa malaikat-malaikat dicabut oleh malaikat maut. Nyawa burung dicabut oleh malaikat maut. Nyawa pokok-pokok dicabut oleh malaikat maut. Nyawa rumput-rumput dicabut oleh malaikat maut. Semua cabutnya. Sudahnya tinggal dia seorang saja. Iblis dah mati, Mikail dah mati, Jibril dah mati. Tinggal dia seorang saja. Pokok dah tak ada, pokok doyan dah mati, pokok manggis dah mati, pokok dukung dah mati.
Ikan keli dah mati, gangguan dah mati, ikan telpiah dah mati, semua habis mati bakar. Tinggal dia aja. Karena dia kodenya apa? Apa kode malaikat maut? Nyabut nyawa. Asal dia bernyawa, dia cabutnya dah. Tinggal dia tak mati lagi. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang tak mati lagi? Jawab malaikat maut, yang tak mati hanya saya dan Allah lah. Betul Allah tanya balik. Tak pernahkah kamu dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Tiap-tiap yang menyawa pasti akan merasa mati. Diam, dia tak jawab. Kenapa tak jawab? Dia tahu ini merupakan perintah Allah suruh dia cabut nyawanya sendiri. Ya. Siapa nak cakapkan? Dia seorang tinggal lagi? Tekan Allah nak cabut nyawa dia? Dia pun cabut nyawanya sendiri. Sepelahan-pelahan yang mampu dia lah. Perlahan dia cabutnya. Sakit ke tak tuan-tuan dan puan? Sakit ke tak? Punyalah sakit. Jerit dia tau. Aduh. Sakitnya. Kalau aku tahu macam ni sakitnya tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Jerit dia tau. Rupanya malaikat maut tu kamu gajah. Tak kesiur nyabut nyawa orang ya. Sudahnya matilah malaikat maut. Ini Allah je. Allah tak ada mati kerana dia bukan hidup dengan nyawa. Dia hidup dengan sifat Al-Hayyu. Ingat. Allah tu hidup dengan sifat apa? Al-Hayyu. Tak pernah tak mati. Sentiasa hidup je sampai bila-bila. Dulu sampai dulu. Tak tahu bila sampai bila. Tak pernah mati-mati. Tinggal Allah saja. Yang lain semua dah mati. Lalu tenang alam ni seketika. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Itu wallahualam. Belum berlaku lagi ni. Lepas tu Allah hidupkan. Semua makhluk yang dah mati dia hidup punya balik. Malaikat hidup balik, manusia hidup balik, binatang hidup balik, pokok-pokok hidup balik. Yang mula-mula dihidupkan Allah siapa? Kuis perdana pagi ni. Siapa yang mula-mula Allah hidupkan? Dah seorang tak jawab. Siapa mula-mula Allah hidupkan? Siapa? Nabi Muhammad? Siapa? Israfil. Ngapa Israfil dulu? Ngapa Israfil dulu? Kerana dia ada kerja. Apa kerjanya? Nak niup sangkakala. Israfil mula hidup. Dia pun dah ada hidup tu, dia pun capai lah saksofonnya. Ini agaknya saksofon ni agaknya dia capai saksofon. Betul dia betul lah. Tak pernah dengar ni? Bila ditiupnya tu, hidup semua manusia. Macam cendawan tumbuh. George Bush hidup balik. Netanyahu hidup balik. Lim Kit Siang hidup balik. Sami Belu hidup balik. Lagi apa? Tengku Abdul Rahman hidup balik. Tun Abdul Razak hidup balik. Payah nak ingat ya. George Washington hidup balik. Abraham Lincoln hidup balik. Hitler hidup balik. Napoleon Bonaparte hidup balik. Kenal kita mahu orang saya sebut nama ni. Yang ini kalau tak kenal melampau. P. Ramlee hidup balik. Tak kenal. Jin Samsudin hidup balik. Lagi? Ibrahim Pendik hidup balik. Lagi? Saloma hidup balik. Lagi? Hashim Ayun hidup balik. Lagi? Siti Nurhaliza hidup balik. Belum mati lah pun tapi akan mati insyaAllah. Semua akan hidup balik. Lagi siapa? Aishwarya Rai hidup balik. Tak kenal? Tak kenal ke Aishwarya Rai? Sebuah lah. Amitabh Bachchan hidup balik. Tak kenal? Kojo hidup balik. Udah Kojo hidup balik. Semuanya akan hidup balik tau. Macam cendawan tumbuh. Mana tahu Allah khabar. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Kata Allah surah Al-Mu'minun.
Kamu dan semua kamu itu akan jadi mayat-mayat belaka. Semua mati belaka. Kamu dan semua kamu tu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula. Kita akan bangkit balik. Cuma kebangkitan tu ada berbeza-beza. Kalau ahli syurga, dia akan bangkit dalam keadaan yang sempurna. Kalau lelaki, secantik siapa? Nabi Yusuf. Bukan kopa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Kopa apa dia lah? Ustaz Ibrahim lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Berata Bro Nasir, apa Bro Nasir lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Begitu yang lain-lain tu. Secantik Nabi Yusuf. Perempuan, secantik apa? Siti Nurhaliza. Cantik apa? Siti Zulaikha. Cantik apa? Siti Zulaikha. Bukan apa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Apa dia lah? Timah apa timah lah? Munah apa minah lah? Eton apa eton lah? Enak apa enak lah? Tapi secantik Siti Zulaikha. Semua akan bangkit tu. Macam cendawan tumbuh. Atau kalau ahli neraka, dia akan dibangkitkan seperti binatang yang perangannya diamalkan dalam dunia dulu. Ada orang bangkit mana tadi? Ahli neraka. Ada yang bangkit seperti ular, tak benar? Ada yang bangkit seperti kaldai, tak benar jadi kaldai. Itu ahli neraka tu, Malahan ada yang dibangkitkan seperti babi hitam, tak benar? Tak benar bangkit seperti babi hitam. Ada 5 golongan yang akan dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Yang pertama, orang yang berkata-kata urusan dunia di dalam masjid. Dia macam babi hitam. Yang kedua, orang-orang yang berkata-kata hal dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Yang ketiga, orang-orang yang berkata-kata urusan dunia di majlis ilmu macam ni. Ustaz Ibrahim tengah ngajar, dia bersembang belakang tu. Ini kejap ni tak ada lah. Dia bersembang ni. Pasal kejap ni saya nampak semua. Sampai bersembang saya nampak tergegir mati tu. Tak berani pun. Tapi ada berlaku kopi tu. Saya ngajar tu, banyak ada tempat yang berlaku kopi tu tau. Ada satu kali tu, saya ngajar satu tempat tu. Ada kumpulan. Kumpulan orang pakai jubah, pakai sorban. Tapi orang putih. Dari Australia. Ngajar satu surau, saya sebut di mana lah. Saya ngajar tu, tengah saya ngajar mentambah dan bersembang, tak dengar apa sama, saya dengar suaranya. Saya pun diam, tengok dia. Bila tengok dia berhenti. Itu saya sambung balik. Bila sambung sembang balik, tengah tu. 4-5 orang tu, geng-geng demel lah. Mulai lah hantu kampung gajah tu dah naik ke tengkuk. Tahu hantu kampung gajah? Dah naik ke tengkuk. Dah meremang rasanya. Sudahnya saya pun tak tahan. Khabar betul-betul. If you people are not interested in what I am saying, you might as well leave the room. Khabar tu. Faham kan? Tak faham pertanyaan berbual-bual nasihat sepertinya. Terkejut dah. Mana pula orang tua yang dia tahu benda cakap orang putih pula katanya. Dia terkejut. Dia pun sudahnya bangkit dia 4-5 orang. Bangkit seorang meninggalkan menjadi itu. Saya pun kata thank you very much. Good riddance. Dah lepas itu yang tukang bawa dia itu budak Melayu. Datang jemput saya. Minta maaf lah Ustaz. Mereka tu mengganggu Ustaz tadi. Mereka bukan faham adat kita ni. Kata. Adat apa kata saya? Majlis ilmu. Takkan boleh diganggu. Jadi betul. Betul dia puji je pula saya. Dia puji saya. Your English is very good katanya. Saya pun kembang hidung. Sampai ke kampung balik kembang. Jangan cakap. Ketika Ustaz tengah ngajar.
Ustazah tengah ngajar, jangan sembang. Jangan sembang. Ini dah sembang ni ustazah tengah ngajar ni. Ini uang apa ni, gelang ni beli di uang kalian. Jangan apa. Yang ketiga, yang keempat di majlis kematian, jangan cerita hal dunia. Kalau pergi ziarah orang mati, jangan cerita hal dunia. Cerita hal akhirat aja. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia, Allah cucuri rahmat pada dia dan sebagainya. Dan yang kelima di tanah perkuburan. Jangan cerita hal dunia. Itu dia. Itu bangkit tadi, kubur. Kemudian berjalan, itu di panjang cerita itu. Hal itu dulu ya. Itu cerita nak istighfar tadi tu. Lagi apa? Walaupun dia tadi apa? Lari daripada saf perang. Daripada saf perang sekalipun. Kata Al-Hakim, ini hadis sahih. Hadis ni sahih. Apa itu sahih? Apa arti hadis sahih? Ini betul-betul hadis. Bukan kutip-kutip. Bukan reka-reka. Bukan dhaif. Yang bawah sahih itu dhaif, lemah. Ini sahih, benar-benar hadis ya. Sah. Itu perkataan sah. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa inna ada fil yaumi 70 marrah. Tiada mengekali atas dosa orang yang meminta ampun, dan jikalau kembali atas dosa pada satu hari 70 kali sekalipun. Jadi maknanya hadis ni Nabi ngabur kalau kamu nak minta ampun paling kurang berapa kali? 70 kali. Boleh tak? 70 kali. Lepas sembahyang tu minta ampunlah 70 kali. Sama ada sekaligus ataupun ansur-ansur boleh. Boleh lah ansur-ansur. Bangkit tu di rumah baca, tengah ngoreng induk, ngoreng ikan baca. Tengah apa membaca ya? 70 kali. Ya ni, barang siapa perikutkan. Ini lagi tadi ya. Barang siapa berikutkan lepas dosa tu dia minta ampun. Barang siapa perikutkan dosanya dengan istighfar. Udah lepas buat dosa, istighfar. Maka tiada dinamakan dia mengekali atas dosanya. Tiada dia kekal berdosa tu. Akan diampun Allah Ta'ala. Dan jikalau berulang dosanya tu sekalipun 70 kali dia apa ni? Berdosa tu. Tidak dikira tidak berdosa lagi ya. Jikalau berulang-ulang dosanya daripadanya sekalipun, tapi syaratnya 70 kali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fa huwa laha kafarah. Barang siapa meminta ampun kemudian daripada berbuat dosa, nescaya diampunkan Allah baginya. Maka iaitu yang ni istighfar itu bagi dosanya. Mengkifarah tu penting apa? Menghapuskan dosanya. Dah bayar denda tu. Dengan istighfar tu bayar denda tu. Namanya mengkifarahkan dosanya. Jadi daripada kita baca tu menyeru kita ni supaya banyak minta ampun dengan Allah. Minta ampun kerana kita ni banyak mendosa. Jangan diam aja. Ini maulid pun tak komen. Bibi orang tak komen. Orang astagfirullahaladzim. Dia kena minta ampun dengan Allah Ta'ala ya. Kerana kita ni berdosa belaka. Ada orang tak berdosa, angkat tangan. Saya nak tengok mana kopa orang. Nak gambar mana orang. Nak masuk dalam Facebook. Nak masuk dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Halimah. Ada? Berlambat-lambat dosa kita ni. Lepas itu banyak istighfar ya. Dan daripada Abu Hurairah. Ini hadis lain ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni bukan nama dia. Dia tu gelarannya je. Nama dia yang sebenarnya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Sin Khara Sakhr. Ya. Tapi dia ni berkenan benar dengan kucing. Tak boleh dengan kucing. Tengok je nampaknya kucing tu dia bertangkap.
dipeluknya, diciumnya kucing tu, digosok-gosoknya, dibawa balik, dibagi makan. Begitulah. Kalau tak ada tuan, bawa balik. Di rumahnya beratus-ratus ekor kucing. Dia hidup kucing je kerja. Ya? Diperhatikan dia Nabi. Nabi Muhammad matikan dia tu. Bukan nak menolong kucing. Sayang menolong kucing. Sudahnya, digelarkan Nabi dia tu Abu Hurairah. Abu Hurairah? Bapak kucing. Dia ni bapak kucing. Jadi sekarang ni kalau sebut Abu Hurairah, semua kenal. Siapa Abu Hurairah? Perawi hadis yang paling masyhur. Siapa Abdul Rahman bin Sahar? Siapa Abdul Rahman bin Sahar? Ngau kepala aku. Siapa ni? Padahal topo orang yang sama ya. Kerana gelaran tu yang bagi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lekat gelaran tu. Dia panggil Abu Hurairah ya. Apa kata Abu Hurairah? Sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Demi Tuhan, diriku pada tangan kudratnya. Katanya demi Allah yang menjadikan aku ni lah ya. Dengan kekuasaannya, jikalau tiada berbuat dosa kamu, nescaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu. Nescaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu, dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat dosa. Mereka itu, maka meminta ampun mereka itu. Maka diampunkan Allah Ta'ala bagi mereka itu. Kalau kamu tak buat dosa, ada orang dosa sama dengan kamu. Dekat dengan kamu buat dosa. Jadi Allah ampunkan dosa kamu dan dosa mereka juga ya. Cara nak minta ampun lah. Dan sabda Nabi SAW, "Idza kasura ala ahadikum az-zunubu falyatlubil maghfirati bil istighfar." Apabila banyak atas seorang kamu dosa, dah banyak mana dosa, tak apa, walau banyak macam mana pun. Apabila banyak dosa seseorang kamu, maka hendaklah ia mendoa ia dengan istighfar. Atas ni mana? Itu bawah ni ya. Apabila banyak atas seorang kamu itu dosa, maka hendaklah ia tuntut ampun, minta ampun, menuntuti ampun dengan istighfar. Sebut je astaghfirullahalazim. Sebut betul-betul astaghfirullah. Ru ya, bukan re. Dalam Quran ada ke re. Mana ada re? Ru. Astaghfirullahalazim. Sebut 1, 2, 3. Yang banyak masalah tak astaghfirullah. Mana datang re? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 1, 2, 3. Dengan hati sekali. Apa hati ingat apa? Ampunkanlah dosa kami ya Allah ya. Astaghfirullahalazim. Gunakan tu ya. Dengan hati sekali. Kerana kita ni berdosa belakang. Jadi penerangannya bawah ni. Dan pada satu riwayat, apabila banyak dosa seorang kamu, maka hendaklah mendoa ia dengan istighfar. Dan sabda Nabi SAW lagi, "Idza kasurat dzunubu ahadukum falyastaghfirillah." Apabila banyak dosa seorang kamu, maka hendaklah meminta ampun ia akan Allah Ta'ala. Yang ini serta taubat ia padanya. Taubat ni Allah pun suruh. Minta ampun kita. Banyak hadis dari Nabi nyuruh kita minta ampun. Taubat dia minta ampun juga. Allah suruh ada dah Allah suruh taubat. Tak pernah dengar ayat Allah nyuruh memerintah kita suruh taubat. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Habis lagi ayat tu, tambah lagi tu. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Nama taubatnya apa? Nasuha. Taubat nasuha. Taubatan nasuha.
Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya apa? Ayo, sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada 4 jenis ayo sungai tu. Mula-mula ayo apa? Sungai itu ayo apa? Ayo jokoni. Tak ada kodak. Tak ada daki-daki. Tak ada habuk-habuk dalamnya. Jokoni aja menjaga mineral tu. Jokoni dah. Rasanya lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu. Itu sungai tu. Cedok aja bukan kena bayar. Kalau dapat masuk syurga lah. Yang kedua sungai apa? Sungai susu. Nak minum susu apa? Das lady, sungai das lady. Nak minum susu apa? Cap tekoi, sungai cap tekoi. Nak minum susu apa? High good, sungai high good. Nak minum susu apa lagi? Apa? Funfair. Saya minta tahu apa dia tu. Sungai je tu. Itu sungai susu. Tak ada pula masam-masam, tak ada pula basi-basi, fresh saja. Sungai tu. Syarat masuk syurga dulu. Yang tiga sungai apa? Sungai madu. Tahu madu? Madu tu kalau besar ini botol aja berapa dia harganya? Kalau madu asli tu betul ni berapa harganya? 100 tau. Punya lah mahal harganya madunya. Ini esok free aja. Madu apa rasanya? Manis ke pahit? Manis. Tengah apa tak nak madu? Udah diam lagi. Kenapa tak nak madu? Dia bukan tak nak madu, dia tak nak bermadu. Tak faham gitu? Itu sungai madu. Yang keempat, arak, pandai. Sungai arak. Nak minum apa? Nak minum bulldog, sungai bulldog. Nak minum whisky, sungai whisky. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum apa lagi? Nak minum champagne, sungai champagne. Nak minum VSOP, sungai VSOP. Nak minum konyak, sungai konyak. Tak ada ustaz, nama arak pun hafal. Yang hebatnya, minum banyak mana pun tak ada pening-pening. Tak ada sakit-sakit kepala. Tak ada batuk-batuk. Tak ada mabuk-mabuk. Minum banyak mana pun. Arak di syurga tu ya. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Arak syurga tak nak? Arak dunia ni dia tak boleh. Arak dunia ni kalau minum segelas kopi ni, mabuk setangki. Ini tak ada mabuk-mabuk. Lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap. Udah lepas minum tu tak ada pula kencing saja. Kerana di syurga tu tuan-tuan dan puan, lepas makan, lepas minum, dia tak ada kencing, tak ada berak. Mana ada najis dalam syurga? Makan banyak-banyak. Selera orang dalam syurga ni tuan-tuan dan puan tahu. Macam mana selera orang syurga? 70 kali ganda lebih kuat daripada selera dalam dunia ni tahu. 70 kali ganda. Kalau Bro Nasir ni dia boleh makan 3 pinggan. Itu banyak benar dalam dunia ni 3 pinggan. 3 pinggan nasi boleh makan. Di syurga tu berapa pinggan? Kali 70 berapa? 3 kali 70 berapa? 210 pinggan. Tak ada pula tengah-mengah dah. Selesa je. Banyak mana makan pun selesa je. 200 pinggan ni selesa ke tak? Kalau di dunia ni, bukannya pensan mau. Muntad je, tahu muntad? Cakap Perak ni muntad tahu. Lebih dari kenyang tu namanya muntad. Sama muntad. Ini elok, selesa je tahu. Jalan pun hebat je. Sedap je rasa perut tu. Yang hebat sekali, lepas makan, lepas minum, tak ada pula berak, tak ada pula kencing. Dia keluar peluh. Lepas makan-makan berpeluh. Bila peluh tu, punyalah wangi peluh tu lebih wangi daripada kasturi.
Tahu apa kasuri? Apa kasuri? Oh, apa kasuri? Ha? Kacang hijau rebus lebut-lebut dengan tepung tu goreng Itu kuih kasuri. Ini kasuri ni apa? Air wangi syurga. Lebih yang paling wangi namanya kasuri. Dalam bahasa Arabnya misk, miskun misk. Lebih wangi dari kasuri, air wangi syurga tu. Dibuat dari lemak kejang. Itu dah. Peluh tu lebih wangi daripada kasuri. Dalam dunia ni kalau Brother Nasir ni baru lepas jogging, siapa nak peluh angkat tangan? Siapa nak peluhnya? Ini esok berkebut-kebut nak ambil peluhan tu kerana wangi benar. Tak faham punya kat saya ni. Itu dia. Selain daripada jadi peluh, dia jadi angin. Lepas makan keluar angin. Berkebut-kebut orang ciumnya. Kerana angin tu lebih wangi daripada kasuri tadi. Angin yang keluar tu lebih wangi daripada bau kasuri. Nak kita nak ciumnya? Ambil tanda pula, berkebut ciumnya. Dalam dunia ni cetera depan apa keluar angin. Orang belakang macam mana? Tengah duduk tu, ke orang depan orang belakang macam mana? Penguar baunya. Nak muntah orang belakang ciumnya. Ini esok berkebut ciumnya. Maksudnya bila keluar angin. Itu di syurga. Tak kata nak syurga ni tuan-tuan dan puan. Tak kata nak syurga. Nak masuk syurga syaratnya ada apa? Tak. Tapi tak. Tapi tak tahu syarat macam mana masuk syurga. Syarat ada apa? How many conditions are there for you to go into paradise? Tengok jari saya. How many? 2 only. Yang pertama beriman. Yang kedua beramal soleh. Ini Allah janji dalam Quran. Banyak janji Allah tentang orang beriman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan amal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dia beriman dan amal soleh. Beriman artinya percaya betul-betul, yakin betul. Apa yang nak yakin? Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6 tu. Rukun iman ada berapa? Tidak kau pernah ngaji pun. Rukun iman ada berapa? 6. Dah 2 kan tu kita ngaji tu. Ustazah ngajar kan? Rukun iman ada 6. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan qadar dan qadar. Itu 6 rukun. Percaya betul-betul. Berapa peratus? Tuan-tuan dan puan? Berapa peratus nak percaya? 100%. Jangan ada sikit celah-celah tak boleh. Ragu-ragu sikit tak boleh. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Mesti 100% percaya. Yakin betul-betul. Itu iman. Yang kedua beramal soleh. Apa arti beramal soleh? Apa arti beramal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Karena lain daripada Islam Allah tak terima. Lain daripada Islam Allah tak terima. Hanya cara Islam saja Allah terima. Whatever you do, makan cara Islam, semayang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, minum cara Islam, nikah kahwin cara Islam, didik anak cara Islam, didik isteri cara Islam, kenuri kenara cara Islam, apa pun mesti ikut cara Islam. Itu sebab Allah lengkapkan Islam. Islam ni lengkap ke, sempurna ke atau tak sempurna lagi Islam? Tuan-tuan dan puan, Islam ni dah sempurna ke belum? Sempurna. Dah lengkap ke belum? Lengkap. Mana tahu? Allah kabul Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang aku reda hanya Islam aja, yang lain aku tak reda. Redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Lain berislam Allah tak terima. Jadi itu kita kena ikut Islam. Tadi ayat saya baca tadi tu. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain berislam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Kena ikut Islam. Apa saja ikut Islam. Karena Islam itu sudah sempurna. Dan Islam meliputi segenap aspek kehidupan. Semua ada. Nikah kahwin ada dalam Islam. Penulis kenara ada dalam Islam. Perjuangan ada dalam Islam. Kemasyarakatan ada dalam Islam. Apa saja semua ada dalam Islam. Dah lengkap. Kena ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Bila beriman, lepas tu dia beramal soleh, dapatlah syurga. Ya? Itu janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nak syurga apa pun ada. Ya. Allah kata apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu diberikan syurga bernama Firdaus yang diturunkan kepada mereka bagi orang beriman dan beramal soleh. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak syurga Firdaus angkat tangan? Tak nak syurga Firdaus? Kena beriman dan beramal soleh. Itu caranya. Jadi sebab itu Islam itu dah lengkap. Sempurna Islam tu. Tak ada yang ketinggalan dalam Islam, ya. Alright, kita baca satu hadis lagi. Ya. Dan adalah Nabi SAW bersabda pada istighfarnya. Nabi bersabda, Allah berfirman, Sultan Nazrul Shah bertitah. Jangan tak kerti kat Melayu kan? Haji Ibrahim berkata, orang Kopeng, orang Hawa Kopeng apa? Ngecek. Tak ada orang Hawa ke sini. Seorang tak ada orang Hawa sini. Ngecek tu cakap betul. Sembang-sembang. Ngecek sang. Saya berbelas tahun duduk Kopeng tau. Orang ingat zaman ni saya orang Hawa, padahal saya orang Kampung Gajah. Ada bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada istighfarnya, apa ni? Allahumma firli khatitani wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lam bihi minni. Allahumma firli hazli wa jaddi wa khati wa amdi wa kulli zalika indi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. Lagi. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini cara Nabi minta ampun dengan Allah Ta'ala. Padahal Nabi berdosa ke dah? Tak berdosa, itu pun minta ampun. Apa dia minta ampun tengok? Ya Allah, ya Tuhanku. Tengok cakap Melayu, ya. Ampunilah bagiku kesalahanku. Apa yang aku buat salah, minta ampun. Ampunlah aku. Padahal Nabi ada pun nak buat salah. Ada pun nak buat salah ke Nabi? Tak ada pun minta ampun. Kita banyak ada buat salah. Siapa tak salah, angkat tangan. Dalam semayang ada salah, baca Quran ada salah, baca hadis ada salah. Rukun qauli ada salah. Dan semayang ada rukun qauli, itu ada salah juga. Kadang nyebut Allahu Akbar pun tak betul. Allahu Akbar, akbinya. Allahu Akbar, panjang barnya. Betul kan? Allahu Akbar. Kaf tu qalqalah kan? Sini ada ngaji Quran tak? Qalqalah ke kaf tu?
Allahu Akbar. Betul? Salah. Tiba Allahu Akbar, Fatihah belum cerita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi macam betul tapi tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul tu. Lam tu ada sabdu. Kenapa? Bismillah. Dengan bismillah. Milah tu nama orang. Nyaut milah tu proyek. Apa sebut nama ayat ni? Ada orang nama milah? Jamilah ada tak? Kamilah ada tak? Dia nama orang tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Jangan hi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Itu Fatihah. Banyak lagi kesalahan tu. Cuba baru satu ayat je. Sampai 7 ayat kan. Panjang ceritanya. Tapi yang banyak salah itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alham begini. Alham. Tak betul tu. Lam tu kan kalau alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil dengan bel. Kalau bel apa? Loceng. Ni bil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak kena apa? Malik Yaumiddin. Yang ramai apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Bunyi macam betul tapi tak betul. Wasal pun tidak, wakaf pun tidak. Kalau wakaf, kena tarik nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas. Malik Yaumiddin. Baru betul. Jangan sambung je. Kalau nak sambung boleh. Tapi jangan matikan apa him tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Baru betul. Faham ke cakap saya ni? Cuba Fatihah tak habis lagi sudah. Kena baca betul-betul. Jadi ampunkan dosa aku ni. Kesalahan-kesalahanku. Kebodohanku. Kita ni bodoh. Banyak yang patut kita buat, kita tak buat. Patutnya kita tinggal, kita buat juga. Dan ketelanjuran dan keterlampau aku. Ketelanjuran ketelanjuran atau keterlampauan aku. Di dalam urusanku. Apa yang buat banyak melampaui batas. Dan juga terhadap apa yang engkau lebih mengetahuinya. Kamu tahu daripada aku. Aku tak tahu, kamu yang tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah bagiku kelemahanku. Kita ni lemah belaka. Siapa tak lemah angkat tangan? Saya tengok mana kedua orang sempurna. Yang sempurna siapa? Hanya Allah saja. Manusia tak sempurna. Cuma di kalangan manusia ada yang sempurna. Ada. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sempurna pun sakit juga. Sempurna pun demam juga. Sempurna pun tua juga. Sempurna pun akhirnya mati juga. Tak sempurna tu. Yang tak mati siapa? Allah. Yang tak tua siapa? Allah. Dia sempurna ya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah bagiku kelemahanku dan apa tu? Kecergasanku. Kau lemah dan cergas, kadang-kadang cergas. Dan kesalahanku yang tidak disengajakan, tak sengaja. Aku buat salah kadang-kadang tak sengaja. Maupun yang disengajakan, yang tak sengaja pun ampun, yang sengaja lagi nak kena ampun ya. Yang disengajakan. Kerana semuanya itu tersebab dari diriku. Semua sebab aku buatnya. Kadang-kadang sengaja lambat semayang. Ada tak? Ada ke tak ada? Sengaja keluar rumah ketang dada. Tahu ketang dada? Tudung tak ada, apa tak ada. Ada tak? Sengaja ke tak sengaja tu? Sengaja lah. Sengaja keluar rumah pakai seluar pendek. Sengaja ke tak sengaja tu? Ada sengaja. Jadi jangan begitu ya. Ampunlah kalau telah keluar itu. Yang disengajakan atau kerana tidak sengajanya. Maupun yang disengajakan kerana empunya itu sebab dari diriku. Aku sebab tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini kita baca dalam tahap akhirnya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku yang terdahulu. Ya. Allahumma fir lima qaddamtu. Yang terdahulu minta ampun. Kemudian dan yang terkemudian. Allahumma fir ma qaddamtu wa ma akhartu, dan kemudian
Lepas itu kita balik macam-macam dosa kita buat. Wa ma asrartu, dan yang dirahsiakan, yang orang lain tak tahu. Ya. Dan yang aku lakukan secara rahsia. Komen semua tak tahu, aku seorang je tahu. Kita dalam bilik mana tahu? Kita yang buat dosa, tengok handphone. Boleh ada dah om dosa tengok handphone dalam bilik. Apa dosanya? Tengok apa? Tengok TikTok. Betul tak? TikTok tak apa. Tapi tengok TikToknya apa? Pornografi. Apa pornografi? Yang lucah-lucah tengok tu. Dosa ya. Orang tak tahu. Siapa tahu? Ya. Ataupun nengok benda orang ngumpat pemimpin. Ada dalam handphone orang ngumpat pemimpin. Ada dalam handphone orang ngumpat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kita menengok, seronok tengok macam. Dosa tu. Ampun tu. Yang sengaja dan tak sengaja. Yang rahsia. Maupun secara terang ataupun depan orang semua tahu. Secara terang. Secara terang-terangan, dan yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Kamu lebih tahu daripada aku ya. Wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal akhir. Kamu lah yang awal dan kamu lah yang terakhir. Engkau lah yang mendahulukan dan engkau lah yang mengkemudiankan. Semua kamu menentukannya. Kita ni akhirnya mati. Allah mati dah? Tak mati ya. Lagi tak tahu? Siapa dulu? Allah dulu ke alam dulu? Siapa dulu adanya, Allah ke alam ni dulu? Allah lebih dulu daripada alam. Itulah dia ya. Engkau lah yang terdahulu dan engkau lah yang terkemudian. Dan engkau Maha berkuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan kamu di atas sesuatu itu berkuasa. Esok di akhirat siapa yang berkuasa? George Bush, Netanyahu. Siapa yang berkuasa? Hanya Allah saja di akhirat esok berkuasa. Yang lain semua tak ada kuasa ya. Hitler tak ada kuasa, George Bush tak ada kuasa, Tengku Abdul Rahman tak ada kuasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya apa? Allah saja ya. Itu doanya. Doa Nabi itu tau. Jadi kita boleh baca doa tu ya. Hafal pun boleh atau ambil kitab ni baca doa tu ya. Itu ambil istighfar, minta ampun dengan Allah Taala. Panjang lagi ni. Jadi tak sempat nak ambil ya. Kerana dah pukul 11 dah. Dia dekat pukul 11. Dah lengah belum? Dah lengah belum? Sabuel ya, cukup sekarang itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi di masa-masa yang akan datang. Bulan 11 ya? Ya, bulan 11. Ya? Bulan 11 insyaAllah. Ini minggu keempat kan? Minggu pertama sebelum bulan 11 insyaAllah. Kalau tak padam lah. Kalau padam, cari ustaz lain ada. Ustaz Ridwan Makno ada. Kenal? Ridwan Makno tak kenal? Dia ngajar sini. Boleh dia sambung kitab ni ya. Hari ni berapa bulan? 26 je. 26, 10, 23. Okey, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Belum habis dia dah jawab no ni. Nak dekat balik ke? Saya pun lagi nak dekat balik. Opah tinggal seorang rumah tu. Ada pula orang datang tu. Dia ada anak saya telefon tadi ya. Dia nak betulkan aircon dalam rumah tu. No objection. Alright. Has anybody got any question? No question juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Bukan pandai aja bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Hanya ada di mana? Di kompleks Darul Taklim. Cuma bila ditanya tak jawab. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.